Pada tahun 1932 hingga ke 1972, satu kajian telah dilakukan untuk mengkaji tahap jangkitan penyakit sifilis terhadap bangsa kulit hitam di US. Tetapi masalahnya, peserta bagi program ni tak tahu pun yang diorang ada jangkitan tu. Diorang bukan berjangkit daripada hubungan seksual ke apa ke, tak guys. Diorang dijangkiti oleh para doktor itu sendiri. Benda ni semua berlaku tanpa pengetahuan pesakit. Gila mat. Bukan seorang tau. Bapak ramai. Hari ni Abang Boy akan kupas apa sebenarnya yang terjadi dan apa objektif sebenar eksperimen tu dijalankan. Seperti biasa, Abang Boy nak bagi warning dulu. Dalam video ni mungkin ada beberapa gambar pasal penyakit ni dan ada gambar yang agak disturbing. Mana yang tak kuat tu Abang Boy nasihatkan untuk korang tengok video Abang Boy yang lebih jinak sikit. So, viewer discretion is advised. Tapi sebelum Abang Boy sambung, kita kasih roll di intro dulu. Assalamualaikum, nama aku Abang Boy dan welcome to channel Abang Boy TV, di mana Abang Boy akan mengupas kes-kes true crime, kisah misteri, seram dan pelik yang terjadi di serata dunia. Dan kalau korang berminat dengan benda-benda dark macam ni, korang berada di channel yang paling sesuai untuk orang-orang aneh dan eksotik macam Abang Boy ni. Di akhir video, kalau korang suka dengan konten ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like. Dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. Tapi sebelum Abang Boy teruskan, rasanya eloklah Abang Boy sembang sikit apa benda sifilis ni. Penyakit ni adalah disebabkan jangkitan bakteria yang selalunya disebabkan oleh perhubungan seks liar. Jenis yang tak pakai getah lah punya perangai. Benda ni boleh juga dijangkiti daripada ibu ke bayi di dalam kandungan. Problem penyakit ni adalah selalunya doktor akan salah diagnose disebabkan tanda-tanda penyakit ni lebih kurang macam penyakit lain je. Tu sebab penyakit ni diorang refer sebagai the great imitator ataupun penyakit penyamar terbaik. Tanda-tanda awal penyakit ini adalah kudis di bahagian kemaluan, demam, naik ruam-ruam satu badan dan juga kelenjar membengkak. Kalau benda ni tak dapat dikesan awal, benda ni akan progres menjadi lebih teruk seperti ruam di mulut atau kemaluan akan menjadi gatal dan luka-luka. Dan kalau tak dirawat, penyakit ni boleh menyumbang kepada buta, kerosakan tisu dan juga tulang, kerosakan neurologi ataupun otak, kerosakan jantung dan juga boleh membawa maut. Nak tahu tak apa yang gila pasal penyakit ni? Selepas menunjukkan simptom awal tu, ada kalanya dia akan hilang macam tu je guys. Bakteria tu boleh lepak dekat dalam badan kita selama bertahun-tahun tanpa menunjukkan simptom apa-apa pun. Seolah-olah kita dah baik daripada ruam dan demam tu. Tapi sekali dia masuk level ketiga, memang susah gila nak baik. Dia bolehlah baik, tapi confirm penyakit tu akan mengalami kecacatan kekal sama ada buta, pekak, kerosakan tisu kulit dan macam-macam lagi lah. Zaman dulu-dulu, pakar percaya yang keturunan kulit putih dan kulit hitam mempunyai tahap ketahanan yang berbeza-beza terhadap penyakit sifilis ni. Mereka percaya yang orang kulit hitam tidak akan mengalami simptom kerosakan otak berbanding dengan orang kulit putih. Nak tahu sebab apa? Sebab diorang ni percaya yang otak orang kulit hitam ni terlalu kecil untuk mengalami apa-apa pun kerosakan. So pada tahun 1929, satu kumpulan dana yang dikenali sebagai Roswell Fund telah mengadakan program untuk membasmi penyakit sifilis ni di area selatan US. Pada ketika ini, penyakit sifilis ni banyak dijangkiti oleh komuniti miskin, terutamanya komuniti orang kulit hitam. Objektif utama program ni adalah untuk mengenal pasti pesakit-pesakit ni dan memberi rawatan yang sepatutnya kepada mereka. Akan tetapi pada tahun 1932, kerajaan negeri bertindak untuk menarik balik dana diorang ni dan mula beralih kepada eksperimen pula. Eksperimen ni lah yang Abang Boy nak kupas hari ni. Cerita tak start lagi. Dia punya intro, skipnya panjang ke? So anyway, nama official program ini adalah United States Public Health Service Study for Untreated Syphilis in Male Negro. Seramai 399 orang lelaki kulit hitam telah dikenal pasti mempunyai penyakit sifilis dan 201 tanpa sebarang penyakit telah direkrut secara rahsia untuk memasuki program ni. Semua ni berlaku tanpa pengetahuan pesakit tau. Diorang hanya diberitahu yang kesemua ni akan mendapat rawatan percuma. Begitu jugalah pemberian makanan percuma. So objektif program ni sebenarnya bukan untuk memberi rawatan pun kepada pesakit, tetapi nak melihat macam mana pesakit sifilis ni bertindak dengan lelaki kulit hitam. Adakah bangsa memain peranan untuk efek penyakit ni? Itu je sebenarnya. Tak ada kena-mengena dengan rawatan pun. Now korang kena tahu, zaman ni racial discrimination memang gila-gila punyalah. Nak pergi toilet pun asing-asing bro.
Orang putih satu toilet. Orang kulit hitam kena masuk toilet yang dibina khas untuk kaum diorang je. Itu pun kalau ada lah. Disebabkan ketidakadilan ni, korang boleh imagine tak macam mana pula daripada segi pembelajaran. Dah lah diorang ni miskin, nak masuk sekolah pun kadang-kadang tak ada peluang guys. So diorang percaya apa je doktor bagi tahu diorang. Yang doktor bagi tahu diorang adalah setiap diorang ni mengalami satu penyakit yang dipanggil bad blood ataupun darah kotor. Diorang percaya diorang percaya bulat-bulat yang doktor-doktor ni nak merawat diorang. Korang bayangkan doktor ni punya jahat. Doktor ni semua memastikan yang pesakit sifilis ni tidak mendapat rawatan apa-apa di luar. Dorang dah bayar siap-siap dekat doktor-doktor luar tu untuk abaikan dorang ataupun diagnose bad blood juga. Dan satu-satunya cara dorang boleh dirawat adalah melalui program ni. Jahat doh. Bila peserta dan pesakit ni datang untuk mendapatkan rawatan, doktor-doktor situ just bagi placebo je. Kalau korang nak tahu placebo ni apa, dia macam pil yang tak ada nilai-nilai perubatan pun. Some sort like gula yang berbentuk macam ubat. Semua ni hanya untuk menipu pesakit yang mereka diberi ubat untuk rawatan bad blood diorang tu. Setiap kali diorang datang menerima rawatan tu, sampel darah diorang akan diambil untuk tujuan uji kaji. Tetapi ada satu lagi objektif para doktor ni. Diorang sebenarnya nak buat autopsi kepada pesakit yang telah mati. So diorang buat satu program insurans dan memberi imbuhan kepada pesakit. Dan sebagai ganti, diorang akan serahkan tubuh diorang setelah diorang mati kepada para doktor ni. Gila tak gila? Tak semua sebenarnya peserta ni percaya yang para doktor ni. Sebab rata-ratanya doktor ni daripada golongan kulit putih. So apa yang diorang buat? Dorang upah seorang nurse kulit hitam yang bernama Eunice River. Eunice adalah wanita pertama berkulit hitam yang menjadi nurse. Dan dia jadi nurse untuk program ni pula. Program ni berlangsung selama 40 tahun guys. Dan selama 40 tahun tu, Eunice menjadi perantaraan di antara pesakit kulit hitam dengan para doktor. Semua ni hanya drama je untuk memastikan yang komuniti kulit hitam ni percaya kepada doktor-doktor ni. Peranan Eunice dekat dalam program ni sangat-sangat kontroversi guys. On one hand, dia adalah seorang yang berdedikasi dalam kerjanya. Dia merawat pesakit-pesakit ni kalau ada luka ke, kemalangan ke. Dia even pergi daripada rumah ke rumah untuk deliver ubat yang telah diberikan oleh para doktor. But on the other hand, sama ada dia tahu atau tidak, objektif sebenar program ni adalah bukan untuk memberi rawatan pun sebenarnya. Doktor hanya menggunakan pesakit ni sebagai untuk satu projek uji kaji je. So masalah kepercayaan tu dah settle. Sekarang ni para doktor berdepan dengan masalah World War II pula. Perang Dunia Kedua. Doktor ni tak nak peserta ni masuk dekat dalam askar untuk pergi berperang. Sebenarnya diorang ni takut peserta ni semua akan menerima saringan perubatan sebelum diorang menyertai askar. Kan bila nak masuk askar ni kena buat medical check up dulu. Doktor-doktor ni tak nak lah, takut kantoi. Itu satu hal. Even kalau kantoi pun, pesakit yang ada mengidap sifilis ni, mereka masih boleh dirawat dengan menerima suntikan penicillin. Itu yang para doktor ni tak nak. So apa yang doktor ni buat? Doktor-doktor ni berjaya sekat penerimaan pesakit ni daripada diterima masuk askar. Dan pasal ubat penicillin ni pun diorang tak bagi tahu pun kat pesakit. Memang betul-betul pulaukan pesakit ni daripada masyarakat luar. Time ni tak ada Facebook tau. So korang boleh bayangkan tak macam mana keadaan diorang. Dah lah sakit tapi tak tahu nak terima rawatan pun disekat. Punyalah evil siap. Pada masa ni, penyakit yang dialami oleh pesakit ni mula merebak guys. Dorang dah mula berjangkit kepada para isteri dorang pula. Macam Abang mention awal-awal tadi, penyakit ni boleh berjangkit melalui hubungan seksual. Seramai 40 orang wanita telah pun direkod mengalami penyakit ni. Dia bukan habis kat situ je tau. Wanita-wanita yang hamil ni continue pula menjangkiti kepada anak-anak dorang dekat dalam kandungan. Gila mat. Kalau Abang Boy cerita, memang tak habis-habis kerja dorang ni. Cuba korang imagine lah, 40 tahun geng. Tetapi semuanya berubah pada awal tahun 1970-an. Bila mana salah seorang daripada pegawai CDC ataupun Pusat Pengawalan Penyakit Berjangkit yang bernama Peter Buxton mendapat tahu pasal eksperimen ni. Dia beberapa kali cuba untuk menyekat program ni daripada diteruskan, akan tetapi pegawai atas CDC berkeras yang program ni perlu ada untuk mengetahui bagaimana penyakit ni merebak. Time ini adalah time di mana pergerakan hak asasi kulit hitam sedang rancak berlangsung. Dan salah seorang daripada tokoh kulit hitam bernama Martin Luther King baru sahaja dibunuh. Dengan alasan ini, Peter risau yang akan terjadi rusuhan besar-besaran kalau publik dapat tahu yang kerajaan US sendiri menjalankan uji kaji tak beretika kepada kaum kulit hitam. Setiap kali Peter buat bantahan, buat rayuan, seperti tak ada apa-apa yang berlaku pun. Last-last, selepas tak diendahkan sebegitu lama,
Peter Buxton membongkar eksperimen yang tak beretika ni kepada media. Pada 25 Julai 1972, satu cover story telah dipublish oleh surat khabar Washington Star dan telah membongkarkan apa yang terjadi ni. Memang chaos, mat. Rata-rata rakyat, tak kisahlah kulit hitam ke kulit putih ke, membantah apa yang terjadi. Berita ni mendapat liputan meluas satu negara apabila satu keratan akhbar mengenai isu ni telah dipublish oleh New York Times. Satu perdebatan kongres telah berlangsung dan isu ni telah diketengahkan oleh Senator Edward Kennedy, dan Peter Buxton telah dipanggil untuk memberi keterangan tentang apa yang terjadi. Satu badan telah ditubuhkan untuk mengkaji tentang program Tuskegee ni, dan mereka mendapati yang eksperimen ni tak mempunyai apa-apa objektif dan tujuan. Mereka merumuskan yang eksperimen Tuskegee ni adalah sangat-sangat tak bermoral dan etika. Satu arahan telah diberikan untuk menutup program ni, dan di akhir program ni, dalam 600 orang yang menjadi peserta dalam program ni, hanya 74 orang je yang masih hidup. So pada mereka yang masih hidup ni, begitu juga ahli keluarga mereka yang dah mati, mereka memfailkan saman kepada kerajaan US, dan kerajaan US bersetuju untuk membayar 10 juta USD sebagai pampasan kepada mereka. Kerajaan US juga berjanji untuk memberikan rawatan perubatan sepenuhnya kepada peserta yang masih lagi hidup, begitu juga keluarga mereka. Disebabkan isu ni, kerajaan US telah mengeluarkan satu akta untuk mengelakkan benda-benda macam ni berlaku lagi. Dorang mengkaji guideline yang paling sesuai untuk eksperimen yang dilakukan kepada manusia. Antara guideline-nya adalah setiap peserta program eksperimen ni perlu diberitahu sepenuhnya apa yang dorang kena hadapi dan tahu akan risiko-risiko eksperimen ni. Pada tahun 1997, Presiden Bill Clinton telah memberi permohonan maaf secara terbuka kepada mereka yang menyertai program tak beretika ni. Walaupun macam tu, persepsi bidang perubatan di US sebenarnya telah tercalar dan memang payah untuk kaum kulit hitam percaya kepada doktor selepas itu. Barai gila geng benda ni. Kita banyak dengar tentang kekejaman Nazi melakukan eksperimen kepada para tahanan perang dorang. Dan lagi satu kes adalah tentang kekejaman Jepun mengenai eksperimen unit 731. Abang Boy ada cover pasal kes ni dulu. Korang boleh check video Abang Boy yang lepas. So anyway, bila kita dengar benda-benda macam tu, kita tahu yang mereka ni, Nazi ke Jepun ke, melakukan eksperimen ni kepada tahanan perang dorang. Yang program Tuskegee ni pula, dorang melakukan kepada rakyat dorang sendiri. Rakyat US sendiri guys. Rakyat kulit hitam yang miskin dan serba-serbi kekurangan. Dan eksperimen ni pula tak ada objektif. Selama 40 tahun pula tu. Apa yang dorang perlu nak capai sebenarnya? Result kepada uji kaji ni pun macam tak boleh pakai untuk apa-apa research selepas tu. So apa benda yang dorang nak sebenarnya? Ini government funded tau. Bukan program swasta ke, program company ke, apa benda ke, tak ada. Kerajaan sendiri mengeluarkan dana untuk menaja program ni selama 40 tahun. Hei, biol betul diorang ni. So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy sampai habis. Kalau korang suka dengan video ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. So akhir kata, jangan nakal-nakal, be awesome, stay creepy. Assalamualaikum.